العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد. Kita sampai muka surat 27. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fasal yang pertama, adab qada hajat. Adab qada hajat. Setiap perlakuan kita secara khusus yang berkaitan dengan ibadah, semua itu ada aturannya sendiri, ada adab dan akhlak dia sendiri yang ditetapkan oleh syarak. Kita kena ikut, ada yang sunat, ada yang wajib. Maka diatur oleh syarak. Dan perkara ni perkara yang berkaitan dengan perlakuan kita sehari-hari. Dan diatur oleh syarak daripada sekecil-kecil perkara dalam urusan keluar masuk tandas sampailah kepada urusan bernegara. Maka di sini perkara yang pertama dalam urusan zahir, kata dia, kan? Nak bersihkan yang zahir. Dia cerita tentang adab qada hajat. Baik, qala apabila engkau nak masuk ke dalam tandas Baitul Khala, bahasa Arab, tandas, sama ada nak melakukan qada hajat atau lainnya, kamu hendaklah buat apa? Ni adab-adab. Kadang-kadang masuk bukan nak buang air, tapi nak tengok cermin dalam tandas pun ni juga adab-adab. Pertama, mendahulukan kaki kiri ketika hendak masuk dan bacalah ketika itu doa Bismillahi a'udzu billahi minar rijsil khabith al-mukhbith asy-syaithanir rajim. Kita ada berbagai riwayat bacaan doa ketika masuk tandas. Di antara yang masyhur yang biasa kita dengar dan amal, a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sama lebih kurang makna, tetapi riwayat yang lain ada matan yang lain. Maksud dia, dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran yang keji lagi mengejikan, syaitan yang dikutuk. Ada yang mengatakan khubuth dan khaba'ith, sama di sini khabith dan mukhbith. Ada yang mengatakan khubuth khaba'ith ni jenis syaitan, jenis jin yang jahat. Khubuth yang jantan, khaba'ith yang betina, katanya sebahagian begitu. Ada yang mengatakan dari sudut makna asal daripada perkataan, daripada sesuatu yang keji dan kotor, kan? Najis yang keluar daripada sama ada kubul ataupun dubur, itu termasuk daripada perkara yang jelas najis, khabith, khaba'ith. Jadi kena dibersihkan. Jadi dalam membersihkan, dalam kitab mazhab Syafi'i, pertama membersihkan dengan air. Jenis air pula ada beberapa jenis. Ada sebut mutlak, ada sebut musta'mal, ada sebut musyammas, mutaghayyir, mutanajjis dan sebagainya. Jadi yang boleh digunakan pakai untuk beristinja ataupun bersuci adalah yang mutlak sahaja, kecuali dalam keadaan darurah. Selain daripada itu, boleh digunakan sesuatu yang lain kalau ditakdirkan tidak ada air, ataupun ada air tapi tak boleh guna pakai. Kita ambil kira tak ada air lah, macam baru-baru ni dekat Selangor kan tak ada air. Nak semayang tak ada air, nak berwuduk, kita bertayamum. Sebab itu syarak secara khusus dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i kata kalau kita tak ada air dalam radius lebih kurang 2 km, air tak ada, boleh tayamum dah. Walaupun kita tahu rumah
mak saudara kita ada air, tapi lebih kurang 4-5 kilometer daripada rumah. Kalau nak koi tak ada masalah. Kalau tak nak koi, gantikan wuduk itu dengan tayamum, tak ada masalah. Boleh bertayamum. Jadi masalah orang tak mau. Ramai yang tak semayang, wal'iyadzubillah. Ataupun nak semayang, selama ni wuduk aja, air kaya dengan air, takdir air tak ada. Nak tayamum pula tak reti. Masalah. Sudah bagus nak kalau yang fikir nak pergi ke tempat lain yang ada air. Kalau fikir payahlah susah, sonang-sonang kotoran aja lah, ada pun dosa. Jadi kalau kita qada hajat, buang air tak ada, nak ambil macam mana? Tu dibersihkan dengan batu. Hadis sahih, dibersih dengan batu. Syarat batu tu biarlah kosan, bukan tajam, tu calap-calap macam itu. Dia yang kosan, dibasuh dengan batu. Kalaupun ada air, afdal dalam mazhab Syafi'i. Basuh dengan air, dah basuh dengan batu dululah, kemudian buang air. Basuh dengan batu dengan bilangan yang ganjil, 1/3 biji, paling bagus 3 biji lah, 3 biji. Kemudian dibasuh dengan air. Afdal macam tu. Dengan batu pun pakai, dengan air pun pakai. Itu yang afdal. Tapi kita sini dah banyak air, jarang, mungkin tak pernah lah kita pakai batu, kan? Tak pernah pakai batu, pakai air je. Tak apalah, bersih lah. Baik, adab nombor 2 kata dia. Pada ketika masuk, jadi nombor 1 tadi ni, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kita kadang-kadang sebahagian bila baca kitab macam ni, kita tengok pun ada koci, remeh, tak ada nilai. Adalah, bukan tak ada nilai, ada, kita tahu tu sunnah. Maksud dalam urusan praktik dia zero. Daripada sudut teori dari sudut pengetahuan ilmu ada, praktik tak ada. Kalau kita halui tengok, kenapa kita susah nak amal. Padahal benda tu pertama faham dah tentu senang. Nak buat pun senang. Fikir macam mana nak gorakan lah kaki kanan buat keluar, kaki kiri buat masuk. Masuk dululah. Kaki kiri masuk, keluar, kaki kanan keluar. Supaya macam musajid, kaki kanan masuk, kaki kiri keluar. Praktik sangat mudah. Sangat mudah, tapi nak buat tu. Sini kita perhati dan kita perhaluskan. Kenapa susah? Benda senang. Susah dalam peti kata tak boleh nak buat. Ataupun kita bila kita baca kitab Cina, kita pun terfikir. Dan ni masuk tandas, ni keluar masuk tandas kanan kiri benda senang, tapi tak terkonang benda tu. Masuk masjid, keluar masjid pun sama, tak terkonang benda tu. Ni balun ni, masuk masjid payah pun. Kanan kiri dah Tak masalah masuk masjid. Masuk masjid sembahyang masalah ini sunnah besar. Kata sebahagian orang alim, kenapa kita payah nak buat ataupun tak terkonang nak buat, walaupun semudah itu, ganjaran pahala besar, kan? Kebaikan hebat, semudah itu tak terbuat. Inilah nilai ilmu yang berkat dan tak berkat. Inilah nilai ilmu berkat tak berkat. Kalau ilmu yang berkat, mudah mana. Kalau ilmu tak berkat, walaupun dalam kepala ni ribu-ribu hadis hafal, tapi tak berkat ilmu dia tak mahu turun dalam amal. Susah nak turun dengan amal. Sebab tu kita muhasabah lah diri kita masing-masing. Pertama, ada penuntut ilmu tu niat ikhlas, kerana nak semata-mata redha Allah. Tu nombor 1 sekali. Itu nombor 1. Tak boleh tidak. Kemudian dengan adab yang lain, di antara yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syarat adab menurut tak sama. Syarat Imam Syafi'i sebut, akhi lan tanal al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilha bi bayanin daka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin. Dia kata, wahai saudaraku, kamu tidak akan berjaya menuntut ilmu melainkan dengan 6 syarat. Pertama, cerdik. Nombor 2, keinginan yang tinggi. Dia kalau nak buat satu benda, nak berjaya, kita nak buat benda tu, kita seronok, kita suka. Wajtihadin, bersungguh-sungguh.
Wabul qatin boka. Kalau hari ni boka apa? Kalau kita nak belajar boka kena ada kitab, kena ada duit, makan minum cukup, pakaian ada, tu semua boka tu. Wa suhbati ustadin, nombor 5, selalu bersama dengan guru. Jadikan guru tu orang rapat kita. Dan terakhir wa tuli zamanin, dan kena ada tempoh yang lama. Setahun, 2 tahun tak memadai. Kata sebahagian ulama, sekurang-kurang menuntut ilmu tu 10 tahun. Sekurang-kurang tu paling minimum. Kalau kita ambil secara umum, sampai mati kita kena belajar. Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Itu syarat. Kemudian adab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebut antara adab yang bukan ni semata-mata, antara, dan ini perlu kita ambil perhatian. Apa dia? Isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi natharatihi. Hendaklah kamu bersabar dengan sikap kasarnya seorang guru, kerana kegagalan seorang penuntut ilmu, kerana tak tahan dengan kasar guruan. Dia tinggal guru tu. Macam ni cakap pun sisik dan bantai, tinggal. Gagal kita. Bagi pindah guru mana pun kau takkan dapat ilmu berkat. Dan sebab togah seorang ni kau buat macam tu perangai. Kan? Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mampu untuk menahan kesusahan menuntut ilmu sedetik, maka bersedialah untuk memperoleh kehinaan jahil sepanjang umurnya. Man fatahu ta'allumu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang tak mampu memperuntukkan waktunya untuk menuntut ilmu, takbirkan dia 4 kali, kerana sesungguhnya dia dah mati. Takbir 4 kali itu kan salat jenazah. Ini diatur adab menuntut ilmu. Kena tahanlah susah-susah. Susah pun kalau zaman sekarang bukan susah pun. Tahan kejap barang sejam. Susah lah kira tu zaman sekarang. Dulu tak. Bukan setakat masuk tonago, kadang-kadang duit tak cukup, bokah tak cukup. Kan? Dulu lagi susah. Sekarang dulu susah-susah. Segala macam bentuk susah. Termasuk susah nak belajar pada topik itu. Jauh kau nak masuk ke dalam. Kadang-kadang hutan mana, kau pun kelapa sawit mana, kau pun gotah mana, ke dalam sana tu. Masuk kat tu. Dah tak ada orang kawasan tu, bau dia tu. Masuk tu. Kita sekarang punya canggih. Duduk tengok tuan-tuan duduk ke mana. Dia duduk kapet kan. Duduk tengah malam. Lepas dah ada kapet. Alih pula lagi jadah. Alih ni tak pun bagus lah. Nak selesa bagus lah masalah. Tapi kita penuh dengan kesenangan. Nombor 1 Ibn Syafi'i kau apa? Sabar dengan korehnya sikap seorang guru. Sebab guru tu kadang-kadang gagah, koreh. Ni tak, opo ni sisik pantai kita. Kalau nak pun janganlah bagi opo nak. Nak bagi opo nak. Malu. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Thabatul ilmi bil mudhakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syekh. Ini pun ada menuntut ilmu, nak dapat berkat ilmu. Tetapnya ilmu. Apa nama? Setiasa ada kan? Tetapnya ilmu tak hilang. Dudukkan kita ni dengan muzakarah, mutalaah, tengok kitab, baca kitab, belajar balik, tengok balik. Wa barakatuhu bil khidmah, berkat ilmu tu dengan khidmat. Khidmat kat guru, khidmat majlis ilmu, khidmat siapa penuntut ilmu, khidmat. Khidmat majlis ilmu, dia tak belajar pun lah, tapi dia tukang masak untuk penuntut ilmu pun khidmat juga. Tukang masak untuk guru, khidmat juga. Khidmat tu penting. Contoh kita majlis ilmu ni, jangan pandang koci. Siapa dia yang menguruskan ni mikrofon ni? Yo bagi yo ni letak nyampak kamera, letak setting elok-elok. Tak ada niat lain semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan dengan cara ni orang pun dapat manfaat ilmu. Itu termasuk khidmat. Kadang-kadang dia
Dia duduk relax dia tak ada apa pun. Kitab pun lupa. Duduk sekejap pun 15 minit pun tololap. Tapi berkat ilmu ada. Hebat. Sebab ulama kata berkat ilmu tu khidmat. Sebab itu banyak cerita tuan-tuan tengok. Kadang-kadang seorang ulama besar bukan kerana dia menuntut ilmu tu hebat, tapi khidmat hebat. Dia belajar, jangan tak belajar, dia konon belajar. Ada satu orang dia ni khidmat kepada bapa tu guru, bukan tu guru, khidmat kepada bapa tu guru. Ni konon dengan apa nama siapa nama imam lupa lah. Tapi bola-bola India lah, An-Nadawi punya keturunan ulama ni. Dia ni tak sampai nak duduk dalam majlis imam Tok Syekh tu guru ni kerana menguruskan bapa kepada tok guru yang sakit. Bapa tok guru yang sakit. Bapa bukan tok guru, bapa tok guru sakit. Dia muliakan tok guru, dia uruskan bapa tok guru. Sampai dia tak sampai duduk dalam majlis tok guru. Kan? Dia pun sampai bapak ni sakit, berak kucing pun teh kati lah. Berak kucing teh kati. Satu hari tu guru lepas daripada habis ngajar, dia pun balik. Sampai-sampai ke rumah, dia tengok anak murid yang khidmat pada bapak yang sakit ni tengah pegang najis tu bapak dia, bawa keluar dengan tangan, tak ada lapik, tak ada alih apa, buang ke jamban. Tahu kan tangan buang jamban, menintik air mata tu guru ni kan. Kerana rasa hebat lah dengan anak murid ni. Meninggal lagi tu guru, anak murid tu naik atas tompek tu guru ngajar. Dia kata masa dia ngajar seolah-olah tu guru ada depan mata dia, beritahu apa benda yang dia nak kena ajar, apa benda yang dia nak kena sebut. Berkat ilmu. Tuan dia, ni kisah bonak. Semua adab menuntut ilmu lah sikit lah. Tu iklan pun tak iklan, benda penting lah kan. Benda penting kita nak kena ambil tahu. Majlis ilmu sampai perkara yang paling mulia di muka bumi ni. Majlis ilmu lah. Malaikat suka benar duduk dengan kita ni. Nabi SAW kata, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Nabi kata sesungguhnya malaikat akan duduk dalam majlis ilmu untuk penuntut ilmu, melebarkan sayapnya. Kenapa lebarkan sayap? Ridwan. Kerana seronok pona duduk dalam majlis ilmu. Seronok pona apa yang dibuat oleh penuntut ilmu, yakni menuntut ilmu. Suka betul. Ridwan. Ridwan redha. Suka, seronok. Baik, nombor 2. Selingan sekilas. Pada ketika masuk tandas, janganlah dibawa bersama sesuatu yang tersurat. Tersurat ni dalam bahasa lama tu maksud dia tertulis lah. Tersurat maksud dia tertulis. Sesuatu yang tertulis, tersurat, nama Allah Ta'ala serta segala sifatnya. Tak kisahlah, sifat Allah Ta'ala kan banyak. Juga Al-Quran. Quran bukan mushaf, ayat-ayat Quran. Mushaf jelas tak boleh. Segala nama malaikat sama. Segala nama Nabi alaihi wassalatu wassalam, kerana yang demikian itu makruh. Jadi dua pendapat ulama, ada mengatakan makruh, sini diletak makruh, ada pendapat lain mengatakan haram. Jadi macam mana pun semua yang disebut tu dianggap syiar agama. Syiar kena jaga elok, kena tinggikan dia, kena muliakan dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesar dan mengagungkan syiar Allah, itu urusannya urusan mentakwakan hati, meningkatkan ketakwaan kita. Contoh kita muliakan kitab yang kita ada ni, itu pun syiar, itu bawa nilai takwa hati. Jadi oleh kerana kita tahu kandungan dia ada firman Allah, ada hadis-hadis Nabi, ada hukum hakam, benda mulia belaka yang menunjuk jalan kebaikan untuk kita, maka sesuai kemuliaan yang terkandung dalam dia, sesuai kita memuliakan dia. Walaupun hanya sekadar buku biasa je, gua pun tak mahal, mungkin 2-30 ringgit, tapi nilai yang ada dalam dia tu membawa kebaikan dunia dan akhirat. Maka layak kita muliakan dia. Muliakan segala sudut. Muliakan dia cara pegang, muliakan dia cara buka, muliakan dia cara letak, semua.
Kalau kita nak letak topeng teh tinggi. Jangan letak kat lantai. Itu cara mulia letak. Cara mulia pegang dia dengan cara yang beradab. Pegang. Jangan letak macam saya sebut itu letak bawa macam kan. Pegang semua dia elok. Contoh muliakan dia. Muliakan dia cara buka. Ada sebagian ulama buka kitab tu disebut dalam kitab Qimatuz Zaman 'inda ulama karangan al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu taala. Dia nakalkan di situ sebagian ulama, kalau tak salah saya anak murid pada Imam Malik ataupun Imam Malik tu sendiri rahimahullahu taala. Dia kalau baca kitab, buka kitab tu dua tangan. Macam tu. Tak lagi. Pasal apa? Pasal dia tak nak bunyi bergangguan, bunyi krotes pada Tok Guru kan. Bunyi tu. Dia tak nak tu ganggu Tok Guru sampai macam tu. Kita punya telefon tu tu macam-macam bunyi kan. Tu kadang-kadang meragut keberkatan ilmu kita tak sedar. Tengok macam mana adab-adab ulama dulu belajar. Diceritakan ni kitab pun saya lupa. Nama ulama pun saya lupa. Besolah lupa ni. Nama dah. Baca. Ada satu orang ulama. Dia ni baca kitab dengan Tok Guru. Padahal dia ulama besar dah. Dia Tok Guru dah. Dari sudut ilmu yang mengajar depan tu. Dibanding dengan dia jauh lebih hebat ilmu kan. Bahkan budak yang duduk depan tu. Dia panggil anak murid tu dia. Anak murid dia. Dia duduk dalam majlis ilmu yang parih yang duk mengajar depan tu adalah anak murid dia. Dia ni jauh, dia ulama hadis. Jauh hebat dia ni. Dia duduk dalam majlis ilmu tu, tak ada orang, tak menampilkan diri, tak ada orang yang kena. Dia tutup elok-elok, dia duduk, dia siap pen, dia tulis. Sambil anggu-anggu. Dia sabu dia budak. Salin. Macam bodoh, macam tak tahu. Macam inilah adab penuntut ilmu. Layak siapa duduk depan tu, dia lah guru. Layak duduk bawah ni, inilah murid. Dia berkelakuan seperti murid. Dia beradab seperti adab murid. Dia mulia orang duduk atas tu, sekalipun atas tu murid dia. Bayangkan tuan-tuan. Ni nak kena ada. Sebab tu berkat ilmu, siap tulis. Sambil anggur. Kita tahu benda dibuka ni kan. Contoh, ni elakkan benda tu kan. Bukan kita lah. Contoh, kalau benda tu tak elok, jangan ada dengan kita. Dia akan ragut keberkatan ilmu kita. Jadi jangan bawa bodoh-bodoh yang ada nama Allah. Jadi macam mana kalau handphone kita, kan kita suka handphone kita tu ada tulisan Allah, ayat Quran, kata-kata hikmah. Bodoh-bodoh elok lah. Oleh kerana tu, kalau nak masuk jambat, telefon boleh bawa, tak ada masalah. Off kan. Jangan sampai nanti kalau berbunyi ada call, incoming call, dia kan terbuka benda tu. Kan? Terbuka. Ataupun kita punya ringing tone tu, ayat Quran, azan, bacaan-bacaan qasidah, itu semua jangan beri ada. Walaupun benda tu asal lebih baik, tapi kita masuk jamban bawa dia sekali. Kadang-kadang bila masuk call, bunyi benda tu. Sama ada makruh ataupun haram ikut pendapat yang lain. Sama dengan tulisan-tulisan. Kadang-kadang bunyi ringing tu tak ada apa-apa nak. Dia bunyi biasa je. Tapi benda yang keluar masa ringing tu kan ada keluar tu kan. Itu kalau keluar tu nama Allah, nama Nabi dan sebagainya pun sama. Itu ada tegahan. Jadi yang paling mudah untuk mengelakkan benda tu tak nak kena masuk handphone. Sebab nanti kalau tak keluar hilang. Off kan turis. Itu benda mudah ya. Off aja pun. Kau sonat. Bukan susah. Sonat dia. Ataupun kau takut terlupa dan buk dah menyangkung dah bau terau bergogar dah padam kan tu jam-jam tu tak apalah benda tu lupa innama rufi'al qalamu anil khata'i wan nisyan. Mana tak dikira dosa sesuatu yang terlupa dan tersalah. Itu hadis. Tak ada apa-apalah kita terlupa, tutup hancur copek. Ini tak siap. Waalaikumsalam, tong memburuan jawab salam lagi. Kan? Tutup tu jangan jawab telefon tu. Kalau jawab kau dia beri salam dah wajib dah. Ketika tu tak wajib lah. Tapi orang akan tanya apa dan beri salam tak berjawab ni. Kita nak khabar kita tengah memburuan malu. Tutup tu kan kau jak kalau pen sosial kan telefon dalam masalah. Mutiga. Demikian lagi ketika masuk tandas.
Janganlah terbuka kepala dan sepatutnya dipakai alas kaki. Apa bahasa ni? Carpu. Itu bahasa apa tu? Tak tahu saya ni dah. Capal tahulah. Carpu ni bahasa lama lah kata kan. Tapi kita tahu alas kaki. Bahasa kita selipar, terampah, sandal, sonang. Bahasa kita ni mungkin bahasa lama. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni, dia orang Indonesia. Tak apa. Tak heranlah kadang-kadang tersolid bahasa-bahasa bolah dia. Dan dia pernah duduk di bola Thailand kan. Tak heran tak bercampur-campur bahasa. Jadi dia kata kono alih kepala, alih kaki. Kepala atas sekali, kaki bawah sekali. Kepala atas tu supaya muliakan dia sesuai dengan otak akal kita kat situ. Yang kaki bawah tu sebab bawah tempat kawasan kotor. Alihlah kaki kita. Walaupun masuk tandas kita sebersih tempat boleh berguling, boleh berbaring dan sebagainya. Tetap sunnah alih kaki dia. Walau sebersih mana. Kita alih ketika tu bukan kerana kotor apa sebagainya, memang tempat tu dah bersih, tapi alih kita kerana niat sunnah. Itu anjuran daripada agama. Hukum ni sunat, pakai atas hukum sunat tu pahala. Dan masuk tandas janganlah terbuka kepala, tutup dan alih. Hukum alih kepala ataupun tutup kepala sunat. Alih kaki, selipar, sandal, terompak sunat. Macam kita dekat masjid ni ada alih kaki kan. Pakai tu. Bagus. Menyediakan tu, AJK yang menyediakan tu, niat pula pondok ni pondok sunnah, siapa pakai masuk dalam, setiap kali orang yang masuk dalam pakai dan nak alih niat sunnah, niat dia sunnah, kepala pek juga orang menyediakan. Ingat kocik pun JJK tu. Besar pahala kan. Besar pahala ya. Tapi kalau nak jadi tak elok pun senang jadi. Tapi kita fikir macam mana nak elok, kita akan jadi lebih baik daripada orang-orang yang di luar. JK masjid banyak pek pahala. Kalau dia guna pakai yang terbaik kan. Tugas. Sebab hari ni nampak ada mesyuarat agung kan. Siapa-siapa yang jadi itu, siapa dilantik itu, syukurlah sebab Allah letakkan tempat yang terbaik di muka bumi. Gunakan ruang tu untuk jadi yang terbaik. Kalau segala kerja kita akal beli pek kali ganda. Sebab di tempat yang terbaik. Orang masuk duit ke masjid ni, keluar pakai. Siapa niat kalau 1000 orang niat letak tu dengan kebaikan tu masjid, kita pula guna pakai. Siapa saja niat, semua baik kat kita. Ni AJK ni. Hebat ni. AJK. Dah sudah pun baru nak buat syarat. Dah sudah? Belum? Belum ni? Pagi ni? Tu nampak OMB dah. Baik. Dan mana ni? Dan bila hendak keluar, dahulukan kaki kanan dan baca alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ini pun riwayat daripada yang biasa masyhur kita amal, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adha wa afani. Maknanya sama. Bacaannya berbeza kerana riwayat hadisnya tak sama. Pujian itu bagi Allah yang menghilangkan daripadaku yang menyakitkan aku. Bukan menyakitkan aku, bahasa mudah kita, yang menghilangkan daripadaku penyakit kan. Kerana yang kita buang tu ada jenis-jenis kotoran. Kotoran kalau tersimpan dalam badan kita akhirnya akan jadi penyakit. Jadi Allah keluarkan. Alhamdulillah. Kita puji Allah Ta'ala kerana mengeluarkan penyakit-penyakit daripada badan kita kan. Keluar. Dan mengekalkan padaku yang memberi manfaat padaku. Maksud manfaat tu adalah kesihatan yang baik. Keluar penyakit, jadi sihat tubuh badan kita. Sebab itu di antara berkat dengan bacaan doa keluar masuk masjid, kita jadi sihat. Kerana tu tempat-tempat kita buang kotoran dan penyakit. Itu sihat. Jadi kalau tak baca, ialah kalau Allah nak bagi sihat, sihat. Nak bagi sakit, sakit dia kan. Tapi ini di antara usaha.
Bukan setakat kesihatan itu dengan setakat makan minum yang elok-elok, yang baik-baik, suplemen dan sebagainya. Tapi dia juga dari sudut usaha bacaan-bacaan, doa-doa, jampi-jampi yang bagus, jampi-jampi yang datang daripada syarah hadis. Asas jampi, asas ruqyah 3. Pertama baca Fatihah, nombor 2 solat syifa, nombor 3 ayat syifa. Pilihlah mana-mana satu ayat syifa. Ayat syifa banyak dalam Quran. Asas itu ya. Kalau tuan-tuan nak baca, kita amal sendiri. Kadang-kadang kita tak perlu dah nak panggil siapa-siapa untuk baca-baca jampi, kita amalkan sendiri insya-Allah. Tapi kalau kita rasa orang lain mungkin lebih berkat, lebih elok untuk tubuh kita, tak apalah. Tapi untuk amalan sendiri, itu asasnya. Ruqyah. Pertama Fatihah. Nabi SAW kata hadis, Fatihatul kitab lima quri'at lah. Fatihah itu dibaca dengan niat apa? Insya-Allah mustajab. Hadis. Itu ruqyah. Kan? Satu lagi hadis, Nabi SAW komen tentang seorang sahabat yang baca Fatihah sebagai ruqyah. Nabi kata, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Mana kau tahu Fatihah itu ruqyah? Bacalah maksudnya. Nombor 2 solat syifa, itu jelas. Setiap amalan, setiap doa, setiap permintaan dan hajat itu jangan tinggalkan salawat, kerana itu penyebab mustajab hajat dan permintaan kita. Yang terakhir ayat-ayat syifa sesuai dengan kita mohon kesembuhan. Di antara ayat syifa dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Nombor 4. Sikit lagi ya. Dan sewajarnya disediakan air atau batu. Sekarang mungkin kertas tisu lebih sesuai pada setengah tempat sebelum melakukan qada hajat, dan jangan istinja dengan air pada tempat qada hajat, melainkan tempat itu disediakan untuk qada hajat. Baik. Jadi dia kata di sini kalau kita nak qada hajat, sediakan sama ada air ataupun batu. Pasal apa? Itu sebagai alat untuk membersihkan najis. Sebagai cara. Satu air yang paling bagus, 2 batu. Gunakan salah satu. Kalau air tak ada, pakai batu. Kalau ada, pakai dua-dua tu afdal macam saya sebut tadi. Kan? Kemudian dia kata sekarang mungkin kertas tisu lebih sesuai pada setengah tempat. Jadi kalau kita nak gunakan tisu boleh, kalau air tak ada pakai tisu. Syarat tisu yang kesat. Tisu licin tak boleh. Dia ada jenis tisu yang licin. Tisu licin ni biasa tisu yang murah lah. Kalau kena kita pergi kahwin, orang bagi tisu. Tisu paling murah lah pergi kahwin ni. Tisu yang licin. Bila kita kadang-kadang bila pergi makan, tisu licin ni dia murah. Jadi bila kita lap leher ke muka orang, tisu tu ada sikit tisu tinggal dekat misai kita. Tu kalau berburak dengan orang, berorak tisu. Tisu warna kuning, misai warna putih. Campur tu. Putih dengan kuning berorak tisu. Sebab itu tisu murah. Tu biasa tisu licin tu. Kosong-kosong pula, penuh pula tisu dekat misai. Dia tak sedar. Masuk tandas perasan, ya Allah, pasal ni. Jadi yang tu tak boleh pakai tisu licin. Tisu memang kalau disediakan tisu khusus yang jual dekat pasar raya, tisu tandas tu, tu boleh. Itu tisu kosan boleh. Tapi kita tariklah banyak sikit. Tapi itu pun dibahas. Kalau dengan keadaan besok, berak besok, minta maaf cerita berak sebab ni cerita untuk ajat, tu tak apa pakai tisu. Kalau yang jonih-jonih keluar itu menceret, kalau bahasa Indonesia menceret saja. Maksudnya apa? Jonih yang apa bahasa itu? Ceret-beret ni ceret-beret ni kan. Keluar jahit paip kadang-kadang tu, itu tak sesuai digunakan dengan kotak tisu sebab dia merosak. Itu pun tak sesuai dengan menggunakan batu. Itu yang sesuai air saja. Kecuali kalau air memang dah tak ada darurah. Dia perkara darurah ni mudah aja. Apa yang ada ya, kan? Darurah macam mana? Faman turra ghayra baghin wala 'adin fala ithma alaih. Itu dalam masalah makan kan. Kalau kita masuk hutan, faman turra dah dalam keadaan terdesak, darurah, lintih babi tonyo.
pantai tu boleh tanya. Tembak dia, makan. Ghaira baghi wala adil, selagi mana tidak ada kehendak nak try benda ni dah lama tak try dah, ada bolak lalu dah makan, pada pula darurah. Ghaira baghi, tidak ada kehendak, memang nak try, memang ini dah memang benda ni haram, tak boleh makan, pada pula darurah, dia pula melintih boleh makan. Memang dia tunggu lama, itu haram juga makan. Wala adil, dia maksud dia tak melampau. Maksud tak melampau ni makan sekadar meneruskan kehidupan. Jangan sampai konyang. Boleh tahan sadap umur babi tunjuk ni dia. Itu haram hukumnya. Boleh makan sekadar meneruskan kehidupan saja. Ada pula tanya, Ustaz, kalau dalam kata darurah, kita tembak babi tu masuk boleh tak? Kau pun tanya tak standard soalan tu. Jadi mana nak semoleh apa? Dah babi tanya, nama pun babi, tongku pun tak ada. Masuk boleh. Dah ya semoleh lah. Babi boleh makan dengan darurah. Sembelih itu untuk menghalalkan binatang yang boleh dimakan. Lembu boleh makan, tak boleh, syarat sembelih lah. Tapi kalau babi dah memang tak boleh makan. Tak boleh makan, sembelih apa? Tanya dia lagi. Kangkung pun tak ada. Jadi boleh pakai tisu boleh. Syaratnya tisu tu tisu yang kosan. Mana tisu kosan? Tisu yang jual kat kedai tu lah. Tu Johnny yang boleh lah tu. Tisu tandas tu. Sebelum melakukan qada hajat, bawa masuk siap-siap, bawa tompek tu. Ini lebih kepada makna kalau kita qada hajat di luar yang bukan ada tompek khusus. Kalau kita di masjid ni ada tompek khusus. Tu jamban tompek khusus tu tak payah. Memang dah ada. Air pun semua dalam tu. Ni lebih kepada makna kalau qada hajat keluar luar. Jalan-jalan tengah-tengah hutan nak berak, bawa siap batu ko, air ko. Dan afdal kalau kita qada hajat satu tempek, jangan basuh kat situ. Bergerak agak jauh sikit, basuh tempek. Itu afdal kan. Berak situ, beralih basuh tempek lain. Tapi kalau tompek ni khusus, tak apalah. Berak situ, basuh pun kat situ. Sebab tompek basuh dah ada kat situ. Dan jangan diistinja dengan air pada tempat qada hajat. Itu maksud tadi. Itu kalau kita Johnny buang air di tompek luar. Jangan qada hajat kalau dibasuh dengan basuh air. Kalau batu tak apa. Sebab benda tu akan terpoceh. Jadi itulah Islam, jaga kebersihan sampai macam tu. Jadi nak basuh air, beralih. Beralih tu nak jaga kebersihan. Kalau basuh ke situ kan terpoceh daripada najis tu tak elok kan. Jadi dia kata beralih. Melainkan tempat itu disediakan untuk qada hajat. Jamban memang mangkuk jamban ada kat situ. Sedia khusus untuk buang air kat situ. Tak apalah. Kalau kat luar, kat hutan, padang pasir, tepi-tepi jalan dah tak tahan bona berhenti kereta tu, bila berpajar tepi tu, dia membesir dia. Dah itu je nak. Basuhlah dengan cara yang guna batu, kopok air mineral, kopok tapi beralih, buang air besar beralih. Nombor 5. Panjang bona nombor 5 ni 7 suku dah kita buat jadilah ya. Nanti kita sambunglah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita boleh amal walaupun bondo ni bondo selalu, tapi ada bondo yang kita rasa belum lagi kita amalkan, usahakanlah. Mudah-mudahan ada keberkatan yang baik daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.